Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Hari ini 30 Oktober 2022. Tinggal 19 hari. 20 hari. Tinggal 20 hari kita akan mengadakan pilihan raya umum ke-15. Kerana hari ini sudah 30 Oktober dan esok 31 Oktober. Jadi tinggal 20 hari sebab pilihan raya akan diadakan pada 19 November 2022. Hari ini tuan-tuan dan puan-puan, aku ada satu isu hangat yang mau dikongsikan kepada kamu. PRU 15 dan sejarah hebat yang bakal dicipta keluarga Anwar untuk negara, tuan-tuan dan puan-puan. Kenapa saya bilang sejarah hebat yang bakal dicipta keluarga Anwar untuk negara ini pada PRU 15? Kerana berdasarkan senarai calon PRU 15 mewakili PKR yang diumumkan pada Jumaat lalu, keluarga Anwar dengan sendirinya telah mencatat sejarah buat negara. Malah bakal mencipta lebih banyak sejarah jika Pakatan Harapan menang dan berjaya menubuhkan kerajaan pada 19 November ini. Selama ini adalah perkara biasa bila ayah dan anak dipilih sebagai calon dalam sesuatu PRU. Misalnya tuan-tuan dan puan-puan, Tun Mahathir Mohamad dan Mukhriz Mahathir. Mereka ini anak beranak. Begitu juga dengan Tun Ghaffar, Baba dan Tamrin Ghaffar. Juga Lim Kit Siang dan Lim Guan Eng. Mereka semua ini anak beranak. Tapi kali ini tuan-tuan dan puan-puan memang sejarah untuk Malaysia. Kerana Anwar Ibrahim, Wan Azizah, Wan Ismail dan Nurul Izzah akan bertanding dalam PRU secara serentak pada kali ini tuan-tuan. Tuan-tuan dan puan-puan, Anwar Ibrahim, Wan Azizah dan Nurul Izzah. Mereka ini anak beranak. Anwar Ibrahim sebagai bapa kepada Nurul Izzah, Wan Azizah sebagai ibu kepada Nurul Izzah, dan Nurul Izzah adalah anak kepada Anwar dan Wan Azizah. Mereka ini secara serentak dipilih sebagai calon untuk bertanding dalam PRU kali ini tuan-tuan dan puan-puan. Walaupun sebelum ini ketiga-tiga mereka ini sudah sedia memegang status sebagai ahli parlimen, tetapi mereka tidak pernah bertanding secara serentak. Kali ini yang berlaku tuan-tuan dan puan-puan, mereka akan bertanding secara serentak. Dan kalau Pakatan Harapan menang, ini memang satu sejarah. Sejarah pasti akan tercipta. Anwar, istrinya dan anaknya juga akan melakar sejarah yang lebih baik untuk rakyat Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan. Siapa yang sokong, tinggalkan komen kamu di dalam ruangan video ini, dan kita pasti dan menurut ramalan atau keputusan undian terkini yang telah diadakan di pelbagai portal-portal rasmi atau undian secara langsung atau tidak langsung, menunjukkan Pakatan Harapan memang akan menang pada PRU kali ini, terutamanya di Semenanjung Malaysia. Pakatan Harapan memang akan menang. Cuma yang belum pasti lagi di Sabah dan Sarawak. Tidak pasti lagi sama ada Pakatan Harapan akan menang atau tidak. Tetapi di Semenanjung, menurut suara-suara yang didengar, kabar angin yang didengar, dan menurut cakap-cakap orang di sana, Pakatan Harapan memang akan menang di Semenanjung sana. Cuma belum pasti untuk di Sabah dan Sarawak. Tapi kalau Semenanjung menang besar,
Pakatan Harapan menang besar di Semenanjung bermakna Pakatan Harapan akan menjadi kerajaan baru untuk Malaysia ini, tuan-tuan dan puan-puan. Dan kalau memang begitu yang terjadi, kita ucapkan tahniah kepada Anwar Ibrahim kerana akan menjadi Perdana Menteri Malaysia yang baru. Dan kalau menang, biarlah Anwar Ibrahim akan mengotakkan segala janji yang pernah beliau lafazkan untuk membawa Malaysia ini lebih maju ke depan. Dan jangan biarkan mereka-mereka yang selama ini telah membuat Anwar Ibrahim menderita di penjara. Bongkarkan segala kejahatan yang telah dilakukan terhadap engkau, dan biarlah semua yang salah akan menerima tindakan yang wajar, akan dibicarakan di mahkamah, sehinggalah semua rakyat Malaysia berpuas hati dengan apa yang telah dilakukan oleh mereka. Biarlah mereka mendapat hukuman yang setimpal. Dan kemudian bawalah Malaysia ini untuk maju ke depan demi rakyat Malaysia yang tercinta. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan, itulah antara suara-suara yang kita sampaikan, yang kita dengar daripada orang ramai, dan kita telah sampaikan ini. Harap Anwar Ibrahim dan timnya dan keluarganya akan menerima pandangan rakyat selepas kemenangan, jika memang betul Pakatan Harapan menang pada PRU kali ini. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang amat dikasihi. Hari ini 31 Oktober 2022. Tidak lama lagi kita akan mengundi tuan-tuan dan puan-puan. Kita akan memilih kerajaan baru untuk Malaysia, untuk membela nasib rakyat Malaysia dan untuk membawa Malaysia maju ke depan seperti negara-negara lain yang sudah maju. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini ada satu berita yang amat duka cita untuk Mahathir Mohamad. Ada satu berita menyedihkan dan berita pilu untuk Tun Mahathir. Kalau beliau mendengar ini, pasti hati Tun Mahathir terguris. Pasti dia boleh merasa tertekan dengan berita ini. Kenyataan ini dikeluarkan sendiri oleh Rafizi Ramli, tuan-tuan dan puan-puan. Kata Rafizi, tak payah kerjasama. Mahathir tak tarik undi Melayu. Timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli bertegas bahwa Pakatan Harapan tidak perlu bekerjasama dengan Dr. Mahathir Mohamad pada pilihan raya umum ke-15 yang akan datang untuk meraih sokongan orang Melayu. Bertentangan dengan persepsi popular, Rafizi mendakwa berdasarkan datanya, bekas Perdana Menteri itu tidak membawa undi Melayu untuk gabungan itu pada pilihan raya sebelum ini. Ketika itu dirasakan Mahathir boleh membawa sokongan Melayu dan saya menjejaki jumlah itu setiap bulan sejak 2016, kata Rafizi. Tiada apa-apa yang mencadangkan Mahathir bersama-sama PH pada PRU 14 telah membawa gelombang sokongan Melayu untuk Pakatan Harapan. Dakwa Rafizi kepada Malaysia kini dalam temu bual di Ibu Pejabat PKR baru-baru ini. Angka sokongan Melayu kepada PH, dakwa Rafizi, kekal
tidak berubah selama beberapa bulan selepas Mahathir dan Bersatu menyertai gabungan itu pada 2016. Ia hanya mula meningkat menjelang akhir 2017 katanya. Tetapi kami benar-benar mula melihat perubahan itu hanya dalam 3 minggu terakhir pilihan raya. Jadi ia sebenarnya bukan mengenai Mahathir atau sesiapa. Ia adalah kerja terkumpul selama 2 hingga 3 dekad untuk meyakinkan orang ramai bahwa boleh ada kerajaan yang lebih baik dengan rancangan yang lebih baik untuk negara, kata Rafizi. Bekas ahli parlimen Pandan itu menegaskan bahwa jelas daripada prestasi Pakatan Pembangkang sepanjang pilihan raya umum sebelum ini bahwa rakyat semakin tertarik kepada mereka. Mahathir cukup bijak untuk menyadari potensi PH pada masa itu, katanya. Mahathir adalah ahli politik yang berpengalaman. Dia tahu mengenai perkara yang berlaku, terutamanya selepas 2013 apabila Pakatan Rakyat memenangi undi popular. Ia cuma menunggu masa sebelum mereka ini, yaitu pembangkang, menolak dan melepasi garisan itu. Walaupun dia tidak menentang idea untuk menjadi inklusif, Rafizi berkata, dia sentiasa menentang cadangan Bersatu untuk menyertai PH sejak awal lagi. Rafizi berkata Bersatu tidak sesuai dengan imej Pakatan Harapan. Justru ketika ditanya jika ada peluang atau keperluan untuk PH bekerjasama dengan Mahathir sekali lagi pada PRU 15, Rafizi memberikan jawaban yang jelas, tidak. Ini selepas pengarah komunikasi Amanah, Khalid Samad berkata dia berasa heran dengan keputusan Pakatan Harapan enggan bekerjasama dengan Gerakan Tanah Air, yaitu GTA, parti baru Tun Mahathir. Khalid berkata Amanah berpendirian Parti Pembangkang seharusnya bekerjasama dalam menghadapi PRU 15 pada 19 November ini. Seperti yang kita tahu, pengerusi pejuang Dr. Mahathir Mohamad telah mohon untuk bertemu Pakatan Harapan. Tapi malangnya untuk tidak meneruskan. Pimpinan PH memutuskan untuk tidak meneruskan perjumpaan dengan Tun Mahathir. Apa yang saya faham, terdapat penolakan yang kuat terutamanya daripada PKR. Amanah sentiasa berpendirian bahwa pembangkang perlu bersatu supaya kita dapat memaksimumkan kerjasama dengan semua parti pembangkang, katanya pada 23 Oktober lalu. Itulah berita yang saya dapat kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk hari ini. Bermakna sudah muktamadlah di sini tuan-tuan dan puan-puan bahwa Pakatan Harapan tidak akan bekerja sama dengan Tun Mahathir atau dengan GTA, yaitu Parti Baru Tun Mahathir. Dan kami sebagai golongan yang muda, golongan muda Malaysia, golongan belia, memang setuju dengan pendirian Pakatan Harapan ataupun apa yang Rafizi katakan ini, bahwa Pakatan Harapan tidak memerlukan Mahathir untuk supaya mendapat undi Melayu semata-mata. Saya rasa kalau Pakatan Harapan akan teruskan perjuangan ini ataupun pendirian ini untuk tidak bekerja sama dengan Tun Mahathir pada PRU 15 ini, saya yakin Pakatan Harapan juga boleh menang seperti PRU 14 walaupun tanpa Mahathir, tuan-tuan dan puan-puan. Kenapa? Sebab sudah terbukti sebelum ini, kalau menurut apa yang Rafizi katakan, sebenarnya kemenangan PH atau undi yang PH perolehi pada PRU 14 sebenarnya bukan
disebabkan oleh Tun Mahathir Mohamad atau Sesepak itu adalah hasil daripada kerja keras gabungan itu selama berdekat-dekat untuk meyakinkan orang ramai bahwa boleh ada kerajaan yang lebih baik daripada kerajaan pada waktu itu, yaitu Barisan Nasional. Dan dengan kerja keras itu, rakyat sudah yakin bahwa mereka mahu mencoba kerajaan yang baru. Oleh sebab itu, Pakatan Harapan pada waktu itu menang. Dan saya rasa pada PRU kali ini juga benda yang sama akan berlaku, disebabkan pada kali ini lebih panas lagi kerana bekas Perdana Menteri Najib Razak telah dipenjarakan. Dan ini disebabkan oleh kesalahan beliau yang telah dikaitkan dengan banyak kes-kes mahkamah. Dan ini sudah pasti telah memburukkan persepsi orang ramai, persepsi rakyat Malaysia terhadap parti ini, kerana banyak sekali pemimpin-pemimpin dalam kerajaan ini yang ada sebelum ini, yaitu kerajaan Barisan Nasional dan UMNO, dan banyak lagi yang telah membentuk kerajaan sebelum ini. Banyak yang terkait dengan kes-kes mahkamah. Oleh sebab itu saya pasti sebelum ini PRU kali ini rakyat akan benar-benar memilih kerajaan yang boleh membela nasib rakyat dan boleh membawa Malaysia ini lebih maju ke depan. Oke, jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa sampai di sini saja untuk kali ini, dan kita akan jumpa lagi pada masa-masa yang akan datang. Terima kasih.